Seriously, masa aku tengok episod 7 ni, aku ingat this is the last one. Rupanya dia ada 8 Sorry, my bad. So episod 7 ni, dia actually back to the basic balik. And aku enjoy the episode. Tapi simpan jawapan dekat toilet tu, come on. Kan, kata tak tiru. Bad genius. Assalamualaikum, kembali bersama dalam Mata-Mata Wayang. Untuk video kali ni aku nak continue review Astro Original TV Series Project Anchor SPM episod 7. So untuk episod ni tajuk dia Sijil Pelajaran Malaysia. So seperti mana tajuk dia, inilah yang kita tunggu-tunggu, the real exam. Tak tahulah kalau ada orang yang tunggu benda lain kan, tapi aku tunggu benda ni from the first episode. Tapi bila dah tengok tu, actually dia not as good as masa scene untuk trial exam punya episode. Aku enjoy episode tu more daripada episode ni. Dalam episode ni dia tak deliver the same tense and excitement tau, which is pelik lah. Sebab this is the real exam. Ini bukan cubaan, ini betul-betul kan? So pada aku ada something missing. Maybe dari segi editing kan, pemilihan muzik maybe kan. So episod ni dia terus start dengan budak-budak ni dah nak ambil SPM. And ada a few unexpected challenges. Yang pertama, cikgu sekolah lain yang akan jaga dewan peperiksaan tu. Aku tahu dia cuba nak buat satu kejutan masa dia reveal that one, but the way dia tulis tu agak lazy sikit. But no matter. So the first few paper dia bergerak dengan lancar. Even though plan tu ada hiccup sikit, tapi still diorang ni berjaya control the situation. Semua dah prepare dia punya backup plan. Sebab ada seorang budak ni, dia watak just for comic relief tu, aku tak kuasa nak ingat nama dia. Tiba-tiba lose focus kan sekejap sebab ada maybe the cikgu tu seksi sangat lalu sebelah dia kan. So someone else automatically kena ganti jadi mirror untuk orang belakang. Okay, the plan is good. Tapi the scene yang dia lose focus tu, come on, it's so stupid. Okay, come on, this is the best yang korang boleh buat. Idea, creative idea mana? Creative idea. Okay, the next challenge is the big one. And bila cikgu Susan Lancaster tu, dia shock ada orang tiru dalam ramai-ramai tu. So the next day, pihak sekolah letak dinding and in between grup depan and grup belakang dewan tu. So dia divide dua lah dewan tu kan. So jawapan yang Aida nak bagi takkan sampai ke belakang. So Aizat, they came out with the plan and on the spot. Tapi plan tu agak berbahaya. Sebab plan tu adalah Aida kena tulis jawapan dekat kertas and pergi toilet simpan. It was so dangerous kan? Dan aku agak surprise Aida boleh ikut cakap Mamat ni. Mungkin sebab dia dah terlalu mencintai Mamat Aizat ni, so dia sanggup berkorban. And walaupun it's very dangerous, melibatkan dia juga kan kalau kantul. Tapi true enough, memang kantul sebab ada orang sabotage. Siapa yang sabotage? The main antagonist lah. Nanti aku cerita pasal watak Helmi tu. And then drama tu jadi lagi berat apabila Aida tahu yang Aizat ni tipu dia from the start kan, pasal dia punya injured kaki tu kan, which is the main reason yang dia nak tolong Aizat in the first place. So memang dia rasa down gila babi lah kan, dia rasa kena tipu. Yeah, it makes sense kan. Yeah, it makes sense pada aku kan. Dia rasa totally being used by someone yang very selfish. I'm looking at you. So from here, the story akan menghala ke tempat yang lebih menarik, which is aku suka. Sebab the drama is getting heavy. Ini yang aku tunggu actually. Tapi dah episod 7 baru dia nak buat. Dia membuatkan aku rasa few episod yang sebelum-sebelum ni macam aku buang masa. Bukannya kau cerita pasal kehidupan derang ni dekat hostel throughout the year. Cerita start dia jump jauh kot from the beginning of the year kan. So alang-alang jump tu, baik kau terus fokus on the plan and the exam. Betul lah? Cuba kita recap balik Episod 1. Okay, introduction, all the characters, fine. Episod 2, Captain my captain tu kan, fine. Episod tu pun okay. Dia just nak establish the premise.
Episod 3, Hantu Loka. Wasting time. Episod 4, Ohana pun tak perlu, aku rasa. Episod 5, Beban Dunia. Okey lah, can stay juga sebab ada backstory pasal watak Aizat ni kan. Sebab dia main character, so kena ada backstory sikit. Episod 6, Malam Sekapur Sirih. Boleh scrap sebab dia doesn't add anything significant. Sebab aside from watak Aida dengan Aizat and maybe pengetua dan watak Helmi tu sikit, aku tak kisah langsung pasal watak-watak lain. Watak Helmi tu, okay, aku sentuh watak Helmi tu sekarang. Watak Helmi tu pada aku boleh jadi a very good antagonist. Tapi benda tu appear dekat dah nak habis lah, episod 6 dengan 7. Patut awal-awal tu dia dah develop story watak Helmi ni. Sebab watak dia pun memang dah ada strong foundation. From the start boleh fokus macam mana dia nak cope with this situation between responsibility and friendship. As a KP kita belajar yang orang tak suka, macam mana dia nak handle benda tu. Nak kena jaga hati cikgu, nak kena jaga hati kawan-kawan kan. It's a heavy stuff yang you can explore. Kat sini kau just fokus untuk develop watak Aida dengan Aizat je. Kan kau ignore benda lain. Padahal kau ada plan untuk buat watak Helmi ni menjadi the main antagonist. Tapi kau tak develop dia from the start. Sebab kalau kau develop watak Helmi ni from the start, kan macam mana yang aku cakap tadi, kau akan end up with the sympathetic villain tau, which is a good type of villain. Dan cerita tu punya structure akan jadi lebih engaging and meaningful. Bukan just nak tunjuk benda-benda nostalgia je. Tapi kau tak buat benda ni. Kan sibuk fokus on benda-benda yang kau rasa cool. Bukan nak try to tell a good story. And pada kau yang penting ada cool element dalam series ni because you want to be different, right? So aku punya hunch actually is correct. Masa first episode yang aku review untuk TV series ni, aku ada cakap aku dapat rasa sedikit self-awareness. And turns out memang betul. Aku tak tahu for some reason aku put high hope untuk series ni. Sebab kita tak ada cerita budak sekolah yang best. And cerita budak sekolah yang aku boleh relate. And the team behind the show pun, I thought semuanya very talented people. Tapi, maybe I think of them highly sangat kot. Pada aku, it's okay kalau cerita tu simple. Tapi macam mana kau menceritakan tu yang penting. So, aku rasa based on episod-episod sebelum ni, for sure, last episode nanti pun sama je quality dia. TV series ni tak akan dapat meet aku punya expectation lah, in general. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.